Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, murid tahun 6, kita berjumpa lagi dalam Flip Classroom kita yang seterusnya. Dan kali ini tajuk kita adalah tajuk daya. Okay, seperti biasa, murid-murid mulalah menyediakan buku catatan untuk mencatat isu-isu penting pembelajaran kita pada kali ini. Baik, kita teruskan dengan objektif pembelajaran. Okay, objektif pembelajaran kita pada kali ini adalah untuk menganalisis 2 hingga 4 kesan daya dengan menjalankan aktiviti atau pemerhatian media atau pemerhatian persekitaran. Mengikut kesesuaian dengan keadaan kita sekarang lah. Baik, seterusnya, kriteria kejayaan kita yang murid-murid perlu capai pada kali ini adalah: pertama, menyatakan maksud daya; yang kedua, menjalankan 4 aktiviti ataupun memerhatikan 4 aktiviti yang melibatkan: pertama, mengubah gerakan objek; kedua, mengubah kelajuan objek; yang ketiga, menggerakkan objek yang pegun; dan yang keempat, memberhentikan objek yang bergerak. 4 aktiviti ini untuk melihat yang kita akan lihat dalam tajuk kita pada kali ini. Kita pergi kepada definisi daya. Apa itu daya? Daya ialah tarikan dan tolakan ke atas sesuatu objek. Daya terbagi pada 2 jenis, iaitu daya tarikan dan daya tolakan. Daya tarikan ialah daya yang menggerakkan objek mendekati kita, menarik. Manakala daya tolakan ialah daya yang menggerakkan objek menjauhi kita. Baik, apa contoh aktiviti yang melibatkan daya tarikan dan tolakan ini? Sebagai contoh di sini, aktiviti memanjat tembok. Apabila kita memanjat tembok, kita perlu menarik tali. Di situ adalah daya tarikan. Dan kita pula akan menolak batu penahan untuk naik ke atas. Di situ pula terlibatnya daya tolakan. So, dalam aktiviti kita sebenarnya banyak melibatkan daya tarikan dan tolakan yang kadang-kadang kita tidak sedar kita lakukannya. Baik, kita tengok jenis-jenis lain, contoh-contoh lain daya tarikan atau tolakan yang berlaku dalam kehidupan seharian. Yang pertama, menolak kereta sorong bayi ke hadapan. Apa jenis daya yang terlibat di sini? Sangat jelas, itulah tentu sekali daya tolakan. Kita menolak, itu daya tolakan yang terlibat. Yang kedua, menggerakkan kasut roda. Apa daya yang terlibat di sini? Sama juga, iaitu daya tolakan. Kita tak tolak ke depan untuk kita supaya kita boleh bergerak ke hadapan. Baik, yang ketiga, memangkas pokok menggunakan gunting. Menggunting pokok tersebut menggunakan gunting yang besar. Apa daya yang terlibat di sini? Di sini pula melibatkan 2 jenis daya, iaitu daya tarikan dan tolakan. Tarikan dan tolakan untuk kita memotong atau memangkas pokok tersebut. Ada 2 jenis daya yang terlibat. Yang kelima, memancing ikan. Apa daya yang terlibat semasa kita memancing ikan? Sama juga ada 2 jenis daya, iaitu tarikan dan tolakan. Dan yang keempat, menggerakkan kayak ke hadapan. Ini kita memerlukan tenaga dan kita memerlukan daya tolakan. Ini adalah contoh-contoh aktiviti lain yang melibatkan daya tolakan atau daya tarikan atau kedua-dua jenis daya tarikan dan tolakan. Baiklah, kita akan melakukan sedikit aktiviti. Murid-murid boleh menyalin dalam buku nota masing-masing. Baik, boleh tak murid kenal pasti sama ada daya tarikan atau tolakan daripada 10 aktiviti yang cikgu senaraikan di sini. Daripada 10 aktiviti ini, murid senaraikan sama ada daya tarikan atau tolakan. Boleh pause dulu video ini dan murid-murid laksanakan dahulu. Kita akan semak selepas murid-murid selesai. Baiklah, ini jawapan untuk ketugasan kita tadi, iaitu mengenal pasti daya tarikan dan daya tolakan. Untuk daya tarikan, membuka pintu kereta, mengangkat bakul, mengambil tisu dari kotak, membuka helaian buku dan membuka penutup botol. Murid-murid boleh bayangkan aktiviti ini. Bila membuka pintu kereta, murid perlu menarik pintu kereta tersebut. So, daya tarikan terlibat di situ. Kita teruskan dengan daya tolakan. Apa pula jawapan untuk daya tolakan? Pertama, mendial nombor telefon. Yang kedua, menendang bola. Ketiga, memotong buah. Yang keempat, melontar peluru. Dan yang kelima, membuka suis lampu. Bila kita mendial nombor telefon, kita perlu menekan. So, daya tolakan tersebut telah terlibat di situ.
itu yang menyebabkan daya nombor telefon menyebabkan daya tolakan. Begitu juga yang lain. Okey, sekarang dapat menyelesaikan 10 ini dengan betul. Tahniah. Okey. Murid-murid telah berjaya untuk mengenal pasti daya tarikan dan daya tolakan. Baik, seterusnya, boleh tak murid-murid senaraikan juga 5 aktiviti yang melibatkan kedua-dua daya, daya tarikan dan daya tolakan. Okey, baik. Kita semak jawapan yang kemungkinan murid-murid jawab. Okey, yang pertama adalah menjahit baju. Okey, bila menjahit baju melibatkan daya tarikan dan tolakan. Okey, yang kedua, mencangkul tanah. Yang ketiga, mengguli doh. Yang keempat, menggergaji papan. Dan yang kelima, memukul bola golf. Ini adalah contoh-contoh aktiviti yang melibatkan daya tarikan dan tolakan secara serentak atau kedua-duanya sekali. Okey. Baik, kita pergi kepada subtajuk yang seterusnya, iaitu kesan-kesan daya. Okey, murid-murid sedia maklum bahawa daya tidak dapat diperhatikan, tidak dapat dilihat, tetapi daya boleh dirasakan. Okey, dan daya ini akan memberi kesan-kesan tertentu. Okey, ada 5 kesan-kesan daya. Okey, yang pertama adalah daya boleh mengubah bentuk objek. Okey, contoh seperti di sini ada satu botol plastik, ada tangan di atas ini. Apabila tangan ini menolak botol plastik ke bawah, okey, botol plastik tadi akan berubah bentuk menjadi seperti ini. Ini menunjukkan bahawa daya tadi boleh mengubah bentuk objek. Okey. Sebagai contoh yang lain, kereta yang melanggar tembok. Apabila kereta melanggar tembok atau sesuatu atau kemalangan, menyebabkan bentuk kereta tadi akan kemek atau berubah kerana daya dikenakan ke atas kereta tersebut. Okey. Okey, baik. Kesan yang kedua ialah daya boleh mengubah arah pergerakan objek. Okey, ini adalah contohnya. Okey, seorang pemain badminton. Okey, seorang pemain badminton. Baik, kesan daya yang kedua ialah daya boleh mengubah arah pergerakan objek. Baik, contohnya diberi di sini adalah seorang pemain badminton cuba untuk memukul bola tangkis yang meluru ke arahnya. Bila pemain badminton tadi memukul bola tangkis tersebut, arah bola tangkis tadi berubah ke arah yang lain. So, ini yang menunjukkan bahawa daya tadi boleh mengubah arah pergerakan objek. Okay, permainan lain seperti baseball, softball, okay, memukul bola softball, okay, arah tadi akan berubah ke arah yang lain. Okay. Baik, kesan yang ketiga, daya boleh memberhentikan objek yang sedang bergerak. Okay, sebagai contoh permainan softball, bola softball tu sebelumnya adalah bergerak, tapi bila tangan pemain softball tadi menangkap bola tersebut, menyebabkan bola tersebut berhenti daripada bergerak. Ini dinamakan sebagai daya boleh berhentikan objek yang bergerak. Okey. Okey, kesan yang keempat, daya boleh menggerakkan objek yang pegun. Apa yang dimaksudkan dengan pegun? Pegun bermaksud objek tadi tidak bergerak. Okey, sebagai contoh kereta mainan ini. Kereta mainan ini tidak bergerak pada asalnya. Tapi bila tangan tu menolak kereta mainan tersebut akan bergerak ke hadapan. Ini yang dinamakan sebagai daya boleh menggerakkan objek yang pegun. Okey, kesan yang kelima, daya boleh mengubah kelajuan objek. Okey, daya juga boleh mengubah kelajuan. Sebagai contoh, bola yang bergolek perlahan, apabila seseorang menendang bola tersebut, bola tadi akan bergerak dengan lajunya. Itu dinamakan sebagai daya boleh mengubah kelajuan objek. Okey, baik. Cuba murid kenal pasti pernyataan di bawah ini. Objek yang bergerak akan terus bergerak sehingga terdapat daya yang memberhentikannya. Apakah kesan dayanya? Ya, kesan dayanya ialah daya boleh memberhentikan objek yang sedang bergerak. Okey, itu ada 5 kesan-kesan daya yang murid perlu kenal pasti. Baik, kita buat sedikit rumusan apa yang kita telah belajar. Okey, yang pertama ialah daya. Daya adalah terbagi pada daya tarikan dan daya tolakan. Kemudian murid-murid kenal pasti kesan-kesan daya. Okay, kesan daya ada 5 kesan daya, iaitu mengubah bentuk objek, mengubah pergerakan objek, mengubah kelajuan objek, memberhentikan objek yang bergerak dan menggerakkan objek yang pegun. Okey murid-murid, diharap murid-murid faham apa-apa yang kita telah belajar kali ini.
Okey, seterusnya kita akan lakukan sedikit tugasan yang murid-murid pula lakukan dalam tempoh seminggu ini dan hantarkan kepada cikgu melalui link yang cikgu sediakan. Okey, buka buku-buku teks muka surat 112. Okey, murid buat dalam buku latihan S2 ataupun kertas. Okey, murid-murid jawab soalan 1, soalan 2 dan soalan 3. Okey, itu sahaja untuk tajuk daya kita. Untuk tajuk sains kita kali ini iaitu tajuk daya. Diharap murid-murid faham dan kita akan berjumpa lagi dalam kelas yang seterusnya.